Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khair Syafiq bin Muhammad Fauzi. Seperti yang kita semua tahu, pada akhir tahun 2019, COVID-19 telah melanda negara kita. Ia secara tidak langsung telah menjejaskan pembangunan ekonomi di semua negara termasuk Malaysia. Bagi mengurangkan kes COVID-19, kerajaan telah mewujudkan perintah kawalan pergerakan di negara kita. Ia secara tidak langsung telah menjejaskan pelbagai sektor, antaranya sektor perniagaan dan pelancongan. Ini kerana banyak perniagaan yang terpaksa ditutup bagi membantu kerajaan menangani masalah ini. Pandemik COVID-19 juga telah memberikan kesan yang ketara dalam pelbagai aspek, antaranya aspek politik, aspek pembangunan ekonomi, aspek pelancongan dan aspek perniagaan. Seterusnya, pelbagai inisiatif telah dibuat oleh kerajaan dalam memulihkan semula ekonomi di negara. Marilah kita saksikan apakah isu, kesan dan cara penyelesaian terbaik yang akan diuraikan oleh rakan saya. Selepas pilihan raya umum 2018, DAP, PKR, Parti Amanah Negara dan Parti Bersatu telah bergabung untuk membentuk satu gabungan iaitu Pakatan Harapan. Walau bagaimanapun, gabungan ini hanyalah bertahan selama 22 bulan akibat kegagalan mereka untuk melaksanakan manifesto mereka yang telah dijanjikan dan gagal untuk dilaksanakan dalam masa 100 hari pertama semasa pentadbiran mereka. Dan pada 1 Mac, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengangkat sumpah dan telah mengambil jawatan sebagai Perdana Menteri serta menguatai Perikatan Nasional. Oleh disebabkan itu, terbentuklah sebuah kabinet dan telah mengangkat sumpah pada 10 Mac. Pada Julai 2020, UMNO telah mengatakan bahawa mereka tidak akan menyertai tetapi akan terus menyokong parti tersebut. Berikutan kes gelombang ketiga yang telah meningkat dari puluhan ke ribuan kes sehari, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menasihatkan Yang di-Pertuan Agong untuk melaksanakan darurat. Pada 12 Januari, Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Muzaffar Bilal Shah telah memberi perkenan untuk melaksanakan proklamasi darurat dilaksanakan sehingga 1 Ogos. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah melaksanakan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah melaksanakan PKP 3.0 kerana peningkatan COVID-19 yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Pelaksanaan PKP 3.0 telah menunjukkan kesan positif kerana berhasil mengurangkan penularan dengan mengurangkan pergerakan rakyat. Walau bagaimanapun, pelaksanaan ini juga menghasilkan kesan negatif seperti penambahan pengangguran dan pekerja kehilangan pekerjaan. Kerajaan pada ketika itu telah menyediakan pelbagai pakej bantuan dan rasakan ekonomi bernilai RM340 bilion. Dan kerajaan juga pada ketika itu telah menyediakan bantuan ekonomi permeka surplus bernilai RM40 bilion. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah berkata, bantuan ini berlandaskan 3 matlamat utama iaitu mempertingkatkan kapasiti kesihatan awam, meneruskan agenda perhatian rakyat dan meneruskan kelangsungan perniagaan. Apakah isu lain yang dihadapi oleh ekonomi Malaysia sebab COVID? Antaranya adalah pembangunan ekonomi. Banyak penyekatan dalam usaha membangunkan ekonomi disebabkan COVID-19, menyebabkan penduduk-penduduk di Malaysia mengalami kemiskinan dan menghadapi kehidupan sukar, terutamanya orang-orang yang miskin seperti golongan asnaf. Antara punca yang didapati adalah pelaksanaan PKP. Seperti yang kita tahu, PKP telah menyekat banyak sektor pembangunan yang boleh membantu pembangunan ekonomi seperti kilang-kilang eksport yang terpaksa hentikan operasi mereka sementara. Yang kedua adalah pembuangan pekerja. Syarikat-syarikat yang beroperasi menghadapi kos yang semakin meningkat dan dilihat terpaksa mengambil tindakan untuk mengurangkan pengambilan pekerja atas sebab kesukaran untuk menampung kos pembelanjaan termasuk gaji pekerja, sehingga ada syarikat terpaksa mengambil keputusan untuk membuang pekerja. Punca yang ketiga adalah kenaikan harga barang. Ini kerana berpunca daripada kadar inflasi di negara kita yang semakin meningkat. Bukan sahaja di negara kita, malah seluruh dunia juga mengalaminya. Ini kerana kelemahan mata wang dan kebergantungan negara terhadap barangan import sama ada barangan mentah dan makanan menambahkan lagi kesan inflasi dan kenaikan harga barang. Apakah kesan daripada ini? Ini membawa kepada kadar pengangguran yang meningkat, kuasa membeli rakyat yang semakin lemah dan golongan miskin bandar yang semakin meningkat. Apakah penyelesaian yang boleh dilakukan? Pertama, pembukaan semula sektor ekonomi yang dapat membuka semula peluang pekerjaan.
Yang kedua adalah melancarkan inisiatif bantuan yang dapat mengurangkan kos sara hidup orang miskin. Yang ketiga adalah memberikan subsidi untuk mengawal harga barang. Ini kerana ada pihak yang cuba mengambil kesempatan menaikkan harga barang yang melampau. Saya akan membincangkan isu yang mendalam dan meluas iaitu impak pandemik COVID-19 terhadap sektor pelancongan di Malaysia. Pandemik COVID-19 memberi kesan signifikan kepada ekonomi Malaysia, terutama dalam sektor pelancongan. Pelancongan melibatkan pengangkutan, hospitality, agensi pelancongan dan restoran. Penularan cepat wabak ini mengakibatkan penurunan drastis dalam tempahan, terutama dari pelancong asing dan ketidakpastian di kalangan pelancong tempatan. Profesor Madya Dr. Yohanis Abdul Aziz dari UPM meramalkan kemerosotan ketara dalam industri pelancongan pada suku pertama tahun ini. Antara punca menyebabkan kemerosotan ekonomi terhadap sektor pelancongan di Malaysia adalah penularan wabak, pelaksanaan pergerakan Perintah Kawalan Pergerakan, pengurangan pelancongan domestik. Penularan wabak iaitu COVID-19 menyebabkan kebimbangan dan pembatalan perjalanan, juga penurunan pelancong terutama dari China. Pelaksanaan PKP, langkah-langkah kawalan menyebabkan penurunan pelancongan manakala memerlukan keseimbangan antara keselamatan dan pemulihan ekonomi. Selain itu, pengurangan pelancongan domestik iaitu penurunan jumlah perjalanan domestik mengakibatkan kebimbangan kesihatan. Kesan yang mencolok dalam sektor pelancongan adalah pembatalan dan penurunan pelancongan yang ketara. Terdapat lonjakan pembatalan dari wisatawan asing, terutama dari Tiongkok, yang menyumbang kepada penurunan keseluruhan jumlah pelancong. Selain itu, terdapat pengurangan signifikan dalam jumlah pelancongan domestik, memberikan tekanan tambahan kepada industri pelancongan. Pengurangan operasi agensi pelancongan dan syarikat kereta sewa turut menjadi faktor yang signifikan. Agensi pelancongan dan syarikat kereta sewa menghadapi tekanan yang meningkat dengan pengurangan operasi yang ketara. Ini tidak hanya memberi kesan kepada sektor perkhidmatan pelancongan, tetapi juga merambat kepada sektor penginapan dengan pengurangan operasi di hotel dan perkhidmatan kereta sewa. Keseluruhan, perubahan-perubahan ini memberi cabaran serius kepada seluruh ekosistem industri pelancongan. Untuk mengatasi cabaran yang dihadapi dalam industri pelancongan, terdapat beberapa cadangan dan penyelesaian yang boleh dipertimbangkan. Pertama, satu pendekatan yang efektif adalah meningkatkan kempen promosi. Ini melibatkan penggunaan media sosial, internet dan promosi eksklusif untuk memastikan khalayak diketahui akan keindahan tempat dan merangsang minat mereka untuk berkunjung. Dengan cara ini, kita dapat memperluas jangkauan pengaruh dan membangkit semangat pelancong untuk mengenal pasti destinasi yang menarik. Selain itu, sokongan kewangan dari kerajaan juga merupakan langkah penting. Bantuan dan sokongan kewangan yang disediakan oleh kerajaan akan memberikan dorongan yang diperlukan untuk kelangsungan industri pelancongan. Inisiatif ini dapat membantu menyelamatkan pelbagai entiti dalam industri, termasuk agensi pelancongan, syarikat penginapan dan perkhidmatan kereta sewa. Sebagai tambahan, penyelenggaraan program pakej pelancongan tempatan adalah strategi lain yang boleh diambil. Dengan mencipta dan menyelenggara pakej pelancongan menarik, kita dapat menarik minat pengunjung dengan menekankan keindahan destinasi tempatan dan aktiviti yang melibatkan mereka. Ini dapat membentuk pengalaman pelancongan yang positif dan mendorong pertumbuhan industri secara keseluruhan. Secara keseluruhan, kombinasi daripada peningkatan kempen promosi, sokongan kewangan kerajaan dan program pakej pelancongan tempatan boleh membantu mengatasi cabaran dan merangsang pertumbuhan dalam industri pelancongan. Dalam keadaan krisis ini, saya melihat secercah harapan untuk pemulihan.
kerjasama antara pihak berkuasa, syarikat penerbangan dan sokongan kewangan dari kerajaan adalah penting. Harapannya, dengan langkah-langkah yang dicadangkan, sektor pelancongan dapat pulih dan kembali cergas menjelang akhir tahun ini. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Syed Muhammad Ashraf bin Osman. Nombor pelajar saya adalah 2022-609-702. Saya akan menerangkan isu berkaitan daripada aspek perniagaan. Kesan pandemik COVID-19 di Malaysia menyebabkan penutupan syarikat dan peningkatan pengangguran dengan lebih banyak pekerja dipecat dan syarikat menghadapi kesulitan ekonomi. Industri penerbangan contohnya seperti AirAsia, Malindo Airways dan Malaysia Aviation Group terpaksa mengambil langkah-langkah drastis seperti pemecatan dan pengurangan kos. Perlindungan terhadap golongan terjejas dan pemulihan ekonomi menjadi fokus utama dalam menghadapi impak serius pada tahun 2020. Pandemik COVID-19 menyebabkan kejatuhan dalam permintaan dan penawaran ekonomi. Sekatan pergerakan menghentikan banyak organisasi daripada beroperasi dan ianya merugikan sektor-sektor seperti penerbangan dan penghotelan. Kekangan kewangan memaksa majikan untuk mengejalkan operasi dan memberi gaji rendah kepada graduan baharu. Cadangan penambahbaikan. Untuk mengatasi isu kehilangan pekerjaan termasuklah pertimbangkan alternatif selain pemotongan pekerjaan dan penilaian kebolehan serta kemahiran pekerja. Pentingnya memertahankan pekerja mahir dan persediaan awal untuk situasi pasca COVID-19 perlu ditekankan. Peranan kerajaan sebagai kunci dalam menangani isu kehilangan pekerjaan dan kemerosotan ekonomi dengan menitikberatkan pada keberkesanan pemerintahan. Sebagai kesimpulan, pandemik COVID-19 telah memberikan kesan yang amat besar kepada ekonomi negara. Keadaan ini menyebabkan kerajaan terpaksa mengawal dan membendung wabak ini dengan melaksanakan perintah kawalan pergerakan. Hasil kajian mendapati antara kesan ekonomi yang berlaku akibat wabak ini ialah keadaan masyarakat yang terbeban disebabkan terhadnya aktiviti ekonomi dan perniagaan. Selain itu, peningkatan kadar pengangguran juga merupakan kesan yang telah berlaku di negara kita. Walau bagaimanapun, masalah ini telah disokong oleh kerajaan dengan pemberian pelbagai inisiatif dan bantuan kewangan. Akhir sekali, kerajaan perlulah sentiasa bersiap sedia bagi mengharungi masalah ekonomi yang akan datang pada masa hadapan kerana kerajaan merupakan watak utama jika masalah ekonomi berlaku di negara kita.